Oke, selamat sejahtera semua. So, hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 4, Bab 2, Bantuan Kecemasan. Oke. So, apa yang kita belajar dalam 2.0 Bantuan Kecemasan ini adalah 2.1 Resusitasi Kardiopulmonari dan 2.2 Heimlich Maneuver. Oke, next. So, dalam 2.1 ada subtopik di bawah dia. Oke, 2.1 di bawah dia adalah menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Oke, 2.1.2 mendemonstrasi kaidah CPR. 2.1.3 menerangkan kepentingan CPR. Oke. So, kita masuk ke 2.1. So, bantuan kecemasan adalah rawatan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum tibanya pegawai perubatan seperti paramedik atau dokter. Oke, tujuan bantuan kecemasan adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengurangkan keparahan, memulihkan mangsa. Sebelum memberi bantuan kecemasan, lakukan prinsip DRABC ataupun Dr. ABC. So, ini adalah DRABC ataupun Dr. ABC. So, D adalah danger ataupun dalam bahasa Melayu bahaya. Pastikan kawasan tersebut selamat bagi diri kita, mangsa dan orang lain. Alihkan atau jauhkan mangsa daripada bahaya. Oke, R, respons ataupun tindak balas. Perhatikan tindak balas mangsa. Tanya nama mangsa dan pegang bahunya. Sekiranya mangsa memberi tindak balas, berikan keselesaan kepada mangsa dan terus perhatikan tindak balasnya. Sekiranya mangsa tidak memberikan tindak balas, buat panggilan kecemasan untuk mendapatkan ambulans dan lakukan langkah seterusnya. E, airways ataupun saluran pernafasan. Dongakkan kepala mangsa dengan mengangkat dagunya untuk mengelakkan saluran pernafasan mangsa terhalang oleh lidah. Jika terdapat benda asing di saluran pernafasannya, gunakan jari untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Oke, B, breathing ataupun pernafasan. Pastikan mangsa bernafas dengan melihat gerakan naik turun dada mangsa, merasa gerakan naik turun dada mangsa dan mendengar pernafasan mangsa antara 5 hingga 10 saat. Oke, C, circulation, peredaran darah. Periksa denyutan nadi mangsa di bahagian arteri karotid atau di mana-mana titik nadi antara 5 hingga 10 saat. Oke. So, ini adalah ringkasan daripada yang tadi. Bahaya, pastikan kawasan selamat daripada bahaya. Respons, tindak balas. Perhatikan tindak balas mangsa. Airways, saluran pernafasan. Dongakkan kepala mangsa dengan mengangkat dagunya. Breathing, pernafasan. Pastikan mangsa dapat bernafas antara 5 hingga 10 saat. Circulation, peredaran darah. Periksa denyutan nadi mangsa antara 5 hingga 10 saat. Definisi CPR ataupun nama lain dia adalah dalam bahasa Melayu resusitasi kardiopulmonari, sama dengan dalam bahasa Inggris cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. Merupakan bantuan kecemasan untuk memulihkan pernafasan atau degupan jantung yang terhenti. Situasi mangsa yang memerlukan CPR: apabila mangsa mengalami situasi seperti serangan jantung, lemas, renjatan elektrik, panahan petir, stroke ataupun kemalangan dalam keadaan tiada respons terhadap rangsangan, tidak bernafas, tiada denyutan nadi. Langkah keselamatan sebelum melakukan CPR: jangan berikan CPR kepada individu yang sihat. Oke. Lakukan prinsip dan prosedur bantuan kecemasan Dr. ABC. Jika mangsa tiada respon terhadap rangsangan, tidak bernafas dan tiada denyutan nadi, gunakan AED ataupun Automated External Defibrillator sekiranya ada untuk memberi satu kejutan kepada mangsa mengikut tata cara yang betul. Berikan CPR kepada mangsa mengikut tata cara yang betul. Tata cara melakukan CPR bagi dewasa, kanak-kanak, bayi dan wanita hamil adalah berlainan. Okay. Lakukan CPR secara berpasangan, yaitu seorang melakukan tekanan pada dada dan seorang lagi melakukan hembusan. Okay. AED digunakan kepada mangsa.
Oke, ini gambar dia. So, alat AED mempunyai arahan bertulis dan arahan dalam bentuk suara. Oke, next. Kaedah melakukan CPR. Kaedah CPR kita bahagi kepada 3, dewasa dan kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas. Kedua, kanak-kanak berumur 1 hingga 8 tahun. Ketiga, bayi dari lahir hingga 1 tahun. Oke, ini untuk dewasa dan kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas. Oke, so nomor 1, melutut di bahagian kanan dada mangsa. Oke, yang begini. Nomor 2, letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke atas tulang dada sternum. Letakkan tapak tangan kiri bersebelahan jari telunjuk tangan kanan di atas dada mangsa. Genggam tangan kanan di atas tangan kiri, pastikan hanya tapak tangan kiri menyentuh dada mangsa. Keempat, luruskan tangan dan pastikan kedudukan bahu setentang dengan tapak tangan. Condongkan badan ke hadapan, tekan tulang dada dengan kuat sedalam kira-kira 5 cm dan pantas 100 hingga 120 tekanan per menit. Next, kelima, pastikan laluan udara mangsa terbuka dan picit hidung mangsa hingga tertutup sepenuhnya. Lekapkan mulut anda ke mulut mangsa. Beri 2 hembusan 1 hingga 1,5 saat. Setiap hembusan lakukan 4 kitaran tekanan hembusan setiap 15 hingga 30 tekanan 2 hembusan. Keenam, periksa nadi. Jika tidak nadi, teruskan kitaran tekanan hembusan dan berhenti setiap 5 menit untuk mengesan denyutan nadi. Teruskan bantuan pernapasan sehingga denyutan nadi dan pernapasan mangsa dipulihkan. Kanak-kanak berumur 1 hingga 8 tahun. 1. Cari titik tekanan pada dada mangsa. Titik tekanan. Kedua, hanya gunakan 1 tangan, yaitu tumit tangan, untuk menekan dada mangsa. Oke. So, kadar tekanan dada 15 hingga 30 tekanan dan 2 hembusan pada kadar 100 tekanan seminit. Tekanan yang dikenakan, tekan dada sedalam kira-kira 5 cm. Oke, untuk bayi dari lahir hingga 1 tahun, nomor 1, cari titik tekanan pada dada mangsa. Oke, nomor 2, gunakan hanya jari telunjuk dan jari tengah untuk menekan dada mangsa. So, kadar tekanan dada 15 hingga 30 tekanan dan 2 hembusan pada kadar 100 tekanan seminit. Tekanan yang dikenakan, tekan dada sedalam kira-kira 2,5 cm. So, apakah kepentingan CPR? Oke, langkah, kita ada 2 langkah, yaitu tekanan dan hembusan. Oke, so tekanan fungsinya adalah menekan jantung mangsa untuk mengepam darah keluar dari jantung ke seluruh badan mangsa. Kepentingan konsep sains menghasilkan peredaran darah dalam badan mangsa. Oke, hembusan pula fungsinya adalah mengisi peparuh mangsa dengan udara hembusan yang diberikan oleh orang yang melakukan pernapasan dari mulut ke mulut. Kepentingan konsep sains membekalkan oksigen ke sel-sel badan mangsa. Oke, sekiranya kurang yakin, Anda juga boleh melakukan tekanan sahaja tanpa melakukan pernafasan mulut ke mulut. Ini juga dapat membantu menyelamatkan nyawa.